Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. صدق الله العظيم. Pertamanya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada tengah hari ini dapat kita bertemu dalam satu hadis yang disebut oleh Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an. Dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarana bisadaqah. Adalah Nabi SAW apabila memerintahkan kami untuk bersedekah. Nabi ini dia perintah sahabat untuk sedekah. Maka tak dikira sama ada orang tu memiliki atau tidak memiliki. Nabi akan suruh untuk mereka bersedekah. Apabila berlaku demikian, maka kata Abu Mas'ud, in talaqa ahaduna ila suq. Bila Nabi dah suruh kami bersedekah, maka ada di kalangan kami tak ada duit, lalu pergilah ke pasar. Bila kami tak ada wang, kami pergi ke pasar. Tujuan kami pergi ke pasar, fayuhamilu, untuk kami mengambil upah, mengangkat barang-barang dagangan. Kami pun pergi ke pasar, tengok ada kerja apa, ada orang nak tolong angkat barang, kami pun pergilah ke pasar untuk angkat barang. Dan kami angkat barang tu, kami akan dapat upah. Pada masa itu mereka akan mengupah kami fayusibul mud. Mereka membayar kami sebanyak 1 mud. 1 mud ni ukurannya adalah 500 gram. Kalau mud itu adalah gandum, 500 gram gandum. Kalau mud itu adalah kurma, 500 gram kurma. Jadi bila diupah dengan itu, itulah yang kami gunakan untuk bersedekah di jalan Allah. Mud tadi kami makan sikit, 1 mud tadi kami makan sikit, sebahagian lagi kami sedekah, kerana Nabi memerintahkan kami untuk bersedekah. Tandanya Nabi SAW tak kira siapa, dia suruh bersedekah agar lahir sifat kaya daripada jiwa orang yang tidak ada apa-apa pun. Mereka akan keluar mencari sesuatu untuk disedekahkan. Sampai tahap demikian. Maka akhir sekali kata Abu Mas'ud, wa inna li ba'dihim la mi'ata alf. Ada sebahagian mereka yang selalu dah buat kerja ni sampai tahap jadi kaya dengan buat kerja, ambil upah tu. Sebab Nabi suruh kami sedekah, kami tak ada duit, kami pergi cari. Dah lama dia buat kerja tu, ambil upah, cari upah. Sampai ada sebahagian daripada kami boleh memiliki sebanyak lami'ati alfin, iaitu 100,000 tuan-tuan. Ada dikatakan 100,000 dirham,
ada yang riwayat mengatakan 100,000 dinar. 100,000 dinar ini dimiliki oleh kami kerana kami rajin mencari usaha, kerana niat asal adalah nak bersedekah. Jadi bila ada tujuan dan niat nak bersedekah, akhir sekali jadi kaya dengan sebab asyik bagi sedekah ke orang, menyebabkan sampai di kalangan kami ada 100,000 dinar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dalam riwayat hadis yang sahih ini, maka perawi mengatakan, siapa yang ada 100,000 dinar itu? Yang ada 100,000 dinar itu, jawab perawi, ma tarahu illa li nafsih. Kami dapati ma tarahu illa nafsahu. Kami dapati bahawa yang ada 100,000 dinar itu adalah Abu Mas'ud tadi. Dialah cerita pasal diri dia. Dulu susah, duk pergi cari upah kerana nak bagi sedekah. Akhir sekali dia memiliki 100,000 dinar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau kama qal. Cerita ni membuktikan bahawa kepada kita, itulah Nabi ajar kepada para sahabat, semoga mereka jangan menjadi yadus sufla, tangan di bawah. Mereka diajar semoga menjadi yadun ulia, tangan di atas. Itulah Islam. Islam patut set up diri menjadi tangan di atas. Semoga kita akan jadi orang yang sentiasa nak bagi. Lepas tu dalam satu hadis yang lain Nabi sebut bahawa ittaqun nar walau bisyiqqit tamrin. Hendaklah kamu takut api neraka. Dengan cara kamu nak takut api neraka tu, nak padam api neraka yang panas itu, kata Nabi, sumbanglah walaupun hanya sebelah kurma. Sebelah tamar tu dah tak ada sebiji, sebelah kurma pun tak apa. Hendaklah kamu sumbang ke jalan Allah Subhanahu wa taala walau bisyiqqit tamrin. Hendaklah sumbang. Kalau kurma pun tak ada, benda lain pun tak ada, apa pun tak ada, Nabi kata fa illam tajidu. Kalau tak ada sangat dah apa, Nabi kata fa bi kalimatin thayyibah. Hendaklah kamu mengucapkan dengan ucapan yang baik. Hendaklah kamu doakan doa yang baik. Hendaklah kamu mengatakan perkataan yang baik. Mudah-mudahan Tuan selamat, mudah-mudahan kerja Tuan baik, mudah-mudahan Allah rahmati Tuan. Itu pun dah memadai. Tanda Islam ini dia nak suruh orang tu berjiwa besar. Walaupun tidak memiliki, tapi bersedekah itu adalah senjata yang paling ampuh. Macam dirakamkan di dalam hadis yang lain, as-sadaqatu tutfi'ul khati'ah. Sedekah itu dapat memadam kesilapan, memadam kesalahan. Inilah keberkatan yang Allah jadikan kepada kita. Cuma menariknya cerita Abu Mas'ud tadi adalah bagaimana mereka menjadi kaya dengan bersedekah. Bukan sebab Allah gandakan pahala semata-mata, tapi usaha mereka itu menjadikan bila ada pemikiran nak bersedekah, sebenarnya mereka telah masuk ke zon pemikiran orang kaya. Sebenarnya Islam nak ajar benda tu. Nak ajar, masuklah kamu ke dalam satu tempat, iaitu pemikiran orang-orang yang dipanggil yadul ulia, tangan di atas. Bila katakan kita menjadi kelompok tangan di atas, tandanya kita telah tukar wadah hidup kita daripada nak tunggu subsidi, nak tunggu bantuan, nak tunggu peruntukan, kepada nak jadi pemberi, nak jadi menaungi, nak jadi tolong orang, nak jadi supaya benda-benda ni semua kita boleh bersama memberikan sumbangan, bukan menunggu sumbangan. Beza. Benda itulah sangat hebat yang Allah jadikan dalam pemikiran orang bersedekah. Jadi siapa-siapa nak jadi kaya, bersedekah. Bukan sebab dengan kaya itu tiba-tiba kamu dapat balik harta yang banyak, walaupun dijanjikan kullu hasanatin bi asyri amsalihah. Satu kebajikan diganda 10 ila 700 di'fin, hingga 700 kali ganda. Maksud di situ adalah Allah jadikan kepada kita pahala yang berganda, nikmat berganda. Tetapi apabila kita mula bersedekah, dia melahirkan perasaan untuk cari duit, cari benda, untuk menyebabkan nanti tiba-tiba dah selalu buat cari-cari sebab niat nak bagi sumbangan pada orang ni, maka kaya akan kena pada kita macam yang terjadi kepada Abu Mas'ud. Ini cerita yang besar, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kenapa kita cerita bab ni? Sebab ini musim Ramadan. Sebab Nabi pemurah,
tetapi dia dalam bulan Ramadan Nabi lagi pemurah. Dan kita pun duk kempen juga supaya memberikan sumbangan di tempat yang boleh menyebabkan wang kita menjadi 2 kali manfaat, bukan sekali ya. Ada tempat, ada orang kita bagi dia jadi sekali manfaat. Kita bagi pada orang ni dengan kita bagi pada orang ni dia ada beza. Bagi pada orang ni dia jadi satu manfaat saja, iaitu dengan pahala memberi. Tapi bagi pada orang ni dia dapat 2 manfaat kerana pahala memberi, kedua orang itu pula digunakan untuk dikembangkan pula, maka jadilah 2 pahala. Ada perbezaan tu. Ada perbezaan. Macam tuan-tuan bagi duit ke masjid untuk masjid buat program, 2 pahala. Satu pahala memberi, kedua orang itu pula digunakan untuk diimarahkan, dibayar wang kepada orang-orang yang bertugas, dibayar imam, dibayar mereka-mereka yang buat kerja masjid, jaga masjid, buat kebersihan, sudah mendapat 2 pahala. Sebagai orang yang beriman, kita cari 2 pahala daripada 1 pahala. Ini bab dia. Cuba bayangkan, itulah manfaat kalau kita faham tang mana, tempat mana harus kita berikan kepemurahan hati kita. Jadi sebab itulah dirakamkan dalam hadis bahawa Nabi SAW dalam bulan Ramadan lagilah menjadi orang yang sangat pemurah. Dalam satu hadis dirakamkan, kana Rasulullah SAW ajwadan nas, adalah Nabi ni manusia yang paling pemurah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, tapi Nabi ni lebih pemurah bila datang Ramadan. Hina yalqahu Jibril alaihi salam, tak kala dia jumpa dengan Jibril, keluar daripada jumpa dengan Jibril itu lagilah Nabi pemurah. Kenapa Nabi jumpa dengan Jibril? Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailah min syahr Ramadan fayudarisuhul Quran. Nabi akan bertemu Jibril pada tiap-tiap malam Ramadan untuk belajar Quran, untuk mengasah Quran, untuk melihat aspek yang berkenaan dengan Al-Quran. Ada kok salah, tersilap apa benda, Jibril datang mengajar Nabi SAW pada tiap-tiap malam Ramadan. Ini adalah hadis sahih tuan-tuan. Ceritanya Quran harus dibaca, syafi'an li ashabih, menjadi pemberi syafaat. Sedekah kena lebih kuat dalam musim Ramadan ini, walaupun kita dah tahu, tapi tujuan kita bersedekah adalah untuk mencipta perasaan kaya dalam jiwa kita, agar kita biasa menjadi pemberi, bukan menjadi peminta tuan-tuan, untuk kita menjadi orang yang hebat. Sebab hari ini kita kena tanamnya ni. Sebab umat Islam kalau mereka mula berfikir untuk memberi, akhir sekali mereka akan mula berfikir macam mana nak mencari agar boleh memberi. Itulah yang terbesar dirakamkan dalam cerita ini tuan-tuan. Jadi sebab itulah mari kita buat, kerana bulan Ramadan ni Allah menggandakan pahala. Cuma timbul persoalan, orang tanya berapa gandaan Ustaz dalam bulan Ramadan ni? Kalau bulan lain Allah bagi gandaan 10 ataupun 700 kali ganda. Gandaan 10 ataupun 700 kali ganda. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, Allah juga sebut dalam hadis. Kan sebut tadi kullu hasanatin bi asyri amsalha. Dan Allah rakam dalam Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbu'atin mi'atu habbah. Kan Allah Ta'ala rakamkan, siapa yang memberikan sumbangan di jalan Allah, Allah memberikan perumpamaan seperti satu biji benih yang tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai itu ada 100 biji. Maknanya 700 kali ganda jugalah Allah gandakan pahala dia. Tapi dalam bulan Ramadan, berapakah gandaan yang Allah jadikan? Yang tu kita tak jumpa. Berapakah gandaan? Kalau ada pun hadiah-hadiah menceritakan itu, kebanyakan hadiah itu dianggap tidak sahih dan sebagainya. Cuma dalam bab ni, apakah gandaan yang harus kita ambil? Yang kita ambil adalah sebagaimana yang dirakamkan di dalam hadis Nabi SAW, bagaimana Allah Ta'ala kata, kullu amal ibni Adam, setiap amalan itu adalah untuk anak Adam, yudha'afu lahu, diberikan gandaan padanya, al-hasanatu bi asyri amsalha, satu kebajikan dibuat digandakan 10 hingga 700 kali ganda. Cuma di hujung tu Allah Ta'ala sebut, illa saum fa innahu li wa ana ajzibih, melainkan puasa dia untuk aku akan beri macam mana yang aku nak. Rupanya kalau kita boleh gunakan istilah berapa banyak pahala, blank check tuan-tuan, kita tak tahu. Allah Ta'ala yang boleh tentukan. Bahkan itu lagi menarik, kerana tak ada angka tertentu yang Allah nak sebut, tapi Allah kata sudah tentu lebih daripada bulan-bulan lain tuan-tuan. Jadi memburu kelebihan ni pentinglah.
Sebab di bulan ini kita nak cari satu kenikmatan dan kebaikan. Sebenarnya apa yang orang cari dalam Ramadan? Dia ada dua tuan-tuan persoalan. Pertama, kita nak cari reward Ramadan ke? Yang kedua, kita nak cari hubungan dengan Allah. Yang mana tuan-tuan? Setengah orang dia ambil satu je, dia nak cari reward. Nak cari reward apa dia? Nak cari Lailatul Qadar, dia nak cari pahala banyak, dia nak cari benda-benda yang banyak. Satu lagi pula nak cari, orang tu nak cari apa? Orang tu nak cari hubungan dengan Allah. Dia nak cari dengan Allah ya, dia tak kira pahala banyak mana. Alangkah baiknya kalau kita combine kedua-dua tadi. Masa sama kita nak pahala, tapi aim utama kita adalah bulan Ramadan adalah bulan menjadi baik. Bulan Ramadan bulan menjadi baik. Sebab tu pernah ditanya dalam satu hadis, tahukah kamu macam mana orang tu orang itu apabila nak diberikan kebaikan, Allah akan ista'malahu, dalam hadis disebut, kalau Allah nak bagi dia jadi baik, Allah akan bagi dia mula dekat dengan amal. Tuan-tuan mudah nak tahu kita ni baik ke, kita ni makin nakal ke, makin jahat, makin teruk, senang ya. Condong kita tu pada amal macam mana. Datang surau ni, datang masjid, jadi hati tu tenang atau jadi serabut. Mendengar tazkirah tu menjadi sakit hati atau menjadi hati tenang. Sebab saya duk tengok banyak orang bila lepas 8 mereka balik. Yang mereka ingat lepas 8 balik Satunya mereka tak faham. Mereka tak faham sunat menunaikan solat tarawih ini harus ditamatkan dengan solat witir sekali. Dan Imam Syafi'i menyebut hukum solat witir adalah disunatkan dilakukan secara bersendirian di luar Ramadan, tetapi dalam Ramadan disunatkan dilakukan secara berjemaah. So siapa yang solat 8 habiskan sekali witir, jangan balik sambung di rumah tuan-tuan. Sebab disunatkan menghabiskan secara jemaah solat witir hanya dalam musim Ramadan. Berdosa ke ustaz? Ini bukan masalah dosa, ini masalah kefahaman. Tak sembahyang tarawih berdosa? Lagilah tak berdosa. Saya tak mau buat tarawih ustaz, saya tak mau buat solat sunat, saya tak mau buat sunat-sunat ni, baca Quran pun saya tak mau. Berdosa tak? Tak berdosa. Apa hukum baca Quran? Sunat. Siapa kata hukum baca Quran wajib? Tapi di sunat yang sangat dituntut kerana dalamnya banyak kelebihan. Kenapa Allah tak wajibkan baca Quran? Allah wajibkan bacaan dalam sembahyang saja, bacaan Fatihah. Surah pun tak wajib entah. Tapi kalau orang cakap nada tu nampak sangat orang tu duk cari hak wajibnya. Kita nak kena kombinasi supaya kita tahu kedudukan. Oh, yang ni memang sunat, tapi elok cari. Yang ni memang wajib, kena buat, tak buat berdosa. Menyebabkan orang tu cakap dia betul-betul faqih pasal agama. Kenapa hang tak habiskan solat witir? Aku nak buat malam tak pergi. Sedangkan dalam Ramadan, bila dah selesai solat tarawih, habiskan sekali dengan witir. Jadi tunggulah sekejap tazkirah pun 15 minit ya, 20 minit. Itu pun tazkirah bukannya teruk-teruk, sekadar nak bagi satu informasi, nak bagi satu hamasah semangat. Semoga hati tu tafaqquh fiddin. Sebab kita nak Ramadan ini 3 benda ni jadi pada kita, iaitu body kita, mind kita, soul kita betul-betul terisi. Body kita terisi kerana puasa telah menjadi kesihatan. As-saumu junnatun, jadi perisai. Sumu tasihu, puasalah kamu, nescaya kamu sihat. Tahu tak, dalam dunia hari ini benda paling mudah adalah untuk jadi sihat, puasa. Tapi susah untuk dibuat kerana tak ramai orang sanggup berpuasa. Kan? Cerita mana-mana hari ni barat memang sedang sibuk buat intermittent fasting. Puasa 16 jam, puasa 23 jam, puasa 48 jam, puasa 36 jam. Ini dipanggil IF, intermittent fasting tuan-tuan. Saya dah pernah buat, sebab saya bila buat tu nampak, yang ni maksud dia. Barat sedang kempen, jangan makan 16 jam, jangan masuk kalori dalam badan, hanya boleh minum air kosong. Intermittent fasting ni dia boleh minum, tapi dia tak boleh minum yang berkalori. So kalau kita minum air, menyebabkan tubuh badan kita akan terus boleh berfungsi macam biasa. Bila tak masuk makanan, dia menjernihkan tubuh badan, menjadikan kalau orang tu cek kandungan badan dia dari segi dia buat medical check up, dia adalah kandungan kesihatan yang terbaik tuan-tuan. Barat kena kaji, Islam dah bagi tahu dah.
So kita tak nak body kita saja yang happy dengan puasa, mind kita tak happy. Mungkin soul kita happy sebab kita tarawih. Tarawih tu menjadikan kita rasa Allah, sonoknya bacaan ni, sedapnya dapat kita bertasbih, bertahlil sama-sama, sedapnya dapat berselawat tuan-tuan. Macam baru ni lah bila orang duk kata solat tarawih ni tak payah selawat lah. Tak, dia syiar. Kita selawat ni supaya dia jadi hati tu lembut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tahu tak tuan-tuan, dalam dunia ini hanya Nabi Muhammad pemberi syafaat terbesar. Dia panggil syafaatul uzma. Sebenarnya saya buka kajian, didapati bahawa Nabi-Nabi lain tidak boleh bagi syafaat. Sebab ada satu hadis cerita bagaimana umat ini royong pergi jumpa Nabi Adam. Nabi Adam kata, tak boleh, aku tak boleh bagi syafaat, aku ada masalah dengan Allah. Hampir jumpa Nabi lain. Sampai mereka jumpa Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim kata, aku pun tak boleh, aku pada masalah, aku pernah tipu, jangan minta syafaat pada aku. Pergi jumpa Muhammad, Nabi Muhammad baru boleh bagi syafaat. Hadis tu menunjukkan para anbiya tak boleh bagi syafaatul uzma, syafaat terbesar. Tak boleh. Hanya Nabi Muhammad. Maka di antara kaedah untuk mendapat syafaat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Itulah pendapat syafaat. Oh ni tak boleh, ni bid'ah, ni tak ada siapa buat. Jangan hukum bid'ah dulu. Kita tak tahu ujung pangkai. Saya duk geram ni pasal duk kata bid'ah ni bukan mengaji pun. Kalau kita tanya, hang faham tak bid'ah tu apa? Bid'ah ni Nabi tak buat. Oh faham gitu letih ya. Banyak benda ibadah Nabi tak buat dalam dunia ni. Ni pakai mikrofon teng solat Nabi tak buat tuan-tuan. Mana ada Nabi pakai mikrofon teng solat? Jangan cakap bab-bab bukan ibadah, cakap bab ibadah saja. Tak ada. Dalam bab ibadah banyak benda kita modify dah. Nak tengok kiblat kita pakai pemandu kiblat. Kalau ikut Nabi tak tengok yang tu, Nabi tengok tu arah kiblat ke mana tuan-tuan. Banyak benda yang kalau nak cerita pasal bid'ah ni, jangan fikir pasal bid'ah yang orang kata. Selawat ni penting kerana melunakkan hati kita, menjadikan kita rasa selesa. Maka soul kita makin baik, tu roh kita makin baik. Cuma malanglah, body dah kemah, soul dah kemah dengan amal ibadah, tapi satu lagi, tak mau dengar ilmu, menyebabkan mindset tak betul. Dengarlah sekejap je. Kalau nak balik tuan-tuan, pun kita tak faham apa di rumah pun tak tahu. Lepas habis tu pukul 10.30 baliklah, pergi lepak kedai orang sampai pukul 3 pun tak apa, tak ada siapa marah tuan. Tu satu benda yang saya terfikir. Ada 2-3 benda yang saya terfikir tuan, yang orang tak faham ke orang buat tak faham. Satu tazkirah tu lah kan. Body dah kemah, roh dah kemah, mindset tak betul. Bila mindset tak betul, tu yang Ramadan tak boleh keluar. Habis musim Ramadan tersekat di musim Ramadan. Kita tak nak Ramadan berlalu. Kita nak Ramadan ni menjadi bekalan sepanjang tahun. Pemurah kita terlatih sebulan, mindset kita yang terlatih sebulan dengan ilmu-ilmu yang baru, roh kita yang terlatih sebulan, menyebabkan kita keluar cover sebelah bulan yang lain. Masuk balik Ramadan, kita pick up balik kekuatan itu. Itu Ramadan. Kalau orang faham yang tu kan jadi. Allah, Ramadan nak habis dah ni. Ni ada orang tanya, berapa hari dah start puasa? Nampak sangat nak cepat kan? Orang yang beriman, dia akan rasa Allah, masuk dah 10 yang kedua ni, habis dah 10 pertama, tak ada nak buat apa. Tu tuan-tuan. Sebab tu saya kempen banyak benda. Baca Quran bagi faham tuan. Kalau ikut lagu Opik tu kan, tombok hati ada 5 perkaranya, ubat hati tu ada 5 perkara. Yang nombor 1 tu saya nak sebut, bukan salah satu saya nak sebut, baca Quran dan fahami maknanya. Tu kita nak kempen tu. Quran kena sangkut bila baca, jangan Quran berlalu tuan. Baca satu ayat, tengok makna, hayati makna tu, connect dengan kita, lalu kita akan dapat rasa, ya Allah, Kau kata kat aku, ya Allah, Kau bercakap dengan aku, ya Allah. Ada tak nada tu? Kalau tak ada nada tu, kena cari nada tu tuan-tuan. Jangan baca cepat, duk fikir nak habis. Kita ni betul-betul macam lagu tu, berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa,
baca Quran berlalu, tarawih berlalu, semua berlalu, tak ada penghayatan, tak muhasabah tuan-tuan. Sebab tu betul, kalau siapa muhasabah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan muhasabah. Muhasabah ni berhenti sekejap, fikir, sedang connect dengan Allah. Ya Allah, jauh aku padamu ya Allah. Ya Allah, tak ada satu hari aku tak bagi nikmat padaku ya Allah. Ya Allah, ayatmu betul-betul tegurku ya Allah. Ada tak nada tu? Kalau tak ada, dia tak muhasabah tuan-tuan. Sebab saya kata tadi, Ramadan orang cari dua. Satu, orang cari hubungan dengan Allah. Yang kedua, orang cari reward. Yang cari reward pula sibuk. Apakah tanda-tanda Lailatul Qadar? Ustaz, apakah tandanya? Adakah pokok sujud? Orang tanya soalan tu. Untuk pengetahuan tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa malam itu ada pokok sujud, itu bukan Lailatul Qadar. Itu adalah kerana MPAJ tantah pokok tu pergi patah dalam dia. Sebab tak ada dalam tanda hadis tuan-tuan. Ya. Saya cek-cek balik tengok tuan-tuan, tanda-tanda yang Allah jadikan Lailatul Qadar tu tuan-tuan, menariknya tanda-tanda tu apa tuan-tuan? Tanda yang pertama adalah fil ashril bawaqi. Tanda pertama, Lailatul Qadar mesti 10 malam terakhir. Tu tanda dia pertama. Ini dalam hadis Nabi ya. Tanda pertama. Tanda kedua adalah Lailatul Witri, mesti malam tu malam ganjil. Tu tanda kedua. Malam tu malam ganjil. Tapi yang menarik lagi, Imam Syafi'i kata Lailatul Qadar bila? Malam 23. Tuan-tuan boleh buka Bayanun Nas bab 31, tajuk Lailatul Qadar, ditulis oleh mufti wilayah tulis. Tanda Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar ikut Imam Syafi'i adalah malam 23 tuan-tuan. Ikut Ibnu Mas'ud malam 27. Dia mungkin pengalaman, experience mereka buat tuan-tuan. Tanda yang kedua adalah malam itu adalah malam ganjil. Tanda yang ketiga tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanda yang ketiga tuan-tuan, iaitu malam itu annaha safiyah baljah. Malam tu cerah tuan-tuan. Malam tu cerah, malam tu dia tak gelap, malam tu dia tak macam suram, malam tu malam cerah. Tu tanda dia. Kemudian tanda yang keempat, fiha qamaran sati'ah. Malam tu rembulan terang, lagi hening dan dengan tenang dan hening. Malam tu bulan sangat-sangat terang tuan-tuan. Bulan sangat terang maknanya di langit tak ada awan lindung. Di langit bulan nampak terang. Tu tanda dia. Kemudian la barda fiha wala harra. Malam tu tak panas sangat, tak sejuk sangat. Tu malam dia. Dan menarik, ni kalau kita nak tengok tanda ni, iaitu la yuhillu likawakib yurma bih. Malam tu tak ada bintang. Tuan-tuan, malam tu bintang tidak bertaburan. Pelik tak? Pelik lah. Pasal malam bila tak ada bintang mesti mendung, sebab malam tu dilitupi oleh awan. Tapi malam Lailatul Qadar, malam tu langit tak ada, cerah, tapi bintang pun tak ada tuan-tuan. Dan malam tu bulan sangat terang dan nampak tuan-tuan. Dan tanda esok paginya, anna syamsa sabihataha takhruju mustawiyah. Esok pagi matahari keluar redup, tak panas tuan-tuan, tak panas, keluar redup. Itulah tanda dia. Kalau kita cari dapat tak tuan-tuan? Kalau kita cari dapat tak? Kalau kita cari tanda ni ke, kita cari ibadah malam pada Allah tuan-tuan. Tu kita kata orang yang mencari ibadah, dia tak peduli pun tanda ni. Sebab 10 malam terakhir tu memang tidak di masjid. Bahkan Nabi 10 malam terakhir disebut dalam hadis, wasyadda wajadda mi'dharuh. Nabi akan ketatkan kain dia, akan ikat elok-elok, tidak lagi duduk di rumah, dia akan berada di masjid tuan-tuan. Sebab Nabi bukan cari Lailatul Qadar, Nabi cari kelebihan Allah. Masa yang sama Lailatul Qadar mendapat di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Ini bab dia tuan-tuan. Suatu ya. Okey ya. Ada 3 minit. Jadi ceritanya di situlah. Sebab tu mari tuan-tuan, Ramadan jadi bulan terbaik kita tuan-tuan. Kali ni kita nak sungguh Ramadan terbaik tuan-tuan. Bacalah Quran tuan-tuan. Saya sampai kalau boleh kata jangan, saya kata janganlah. Kalau boleh janganlah baca Quran kosong. Sebab kita bukan orang Arab.
Kita bukan orang-orang yang hebat dengan baca Quran tu, tengok boleh faham. Saya kadang-kadang bila tengok tu saya terfikir, aku yang ustaz ni pun bila baca Quran, tepi tu mesti ada terjemah, sebab aku tak nak sangkut ayat tu kata apa. Macam mana orang boleh lalui baca panjang, tapi dia kosong. Sebab tu Qaradawi keluar fatwa, bagi orang Arab siapa-siapa baca Quran tak faham, hukumnya tak dapat pahala. Dia kata untuk orang Arab. Tapi untuk orang ajam tak apalah, boleh pahala. Cuma apa salahnya, cari sikit makna dia. Sebab tu jangan berlumba-lumba untuk habis, fahami maknanya. Tapi ada orang tanya soalan, ustaz, kami bulan lain memang kami dah pulun faham Quran, Ramadan kami nak speed. Ya, silakan. Tak apalah, bulan lain memang kita selesai dengan Quran, Ramadan baru kita nak cepat habis. Ya, silakan, sebab kita dah mula selesai, dah mula faham di bulan-bulan lain, tuan-tuan. Tapi kalau kita Ramadan baru sempat, maka pelan-pelan. Sebab ada ayat tu kita nak, ceritanya nak cari hubungan dengan Allah, ya tuan-tuan, nak cari cinta Allah tu, ya, nak cari Allah connect dengan kita. Kadang-kadang ada ayat tu betul-betul menusuk Allah. Jadi gitu, okey, Allahu Akbar. Tak lari dah cinta dengan Allah, tuan-tuan. Mari kita buat tarawih, mari kita zikir, mari kita hidupkan Ramadan malamnya. Mari, jangan sia-siakan semua benda tu. Penghujung nanti mari kita iktikaf di masjid, tuan-tuan. Bagi tak sempat isteri kita boleh iktikaf di rumah, tapi kalau kita boleh P2 lah, tuan-tuan, iktikaf di masjid, tuan-tuan. Kemudian sahur dan sebagainya, insya-Allah. Ini kelebihan yang Allah jadikan. Ambil Ramadan, tuan-tuan. Dan marilah kita jadi orang pemurah, sumbang di tempat yang betul, agar wang kita itu menjadi 2 pahala, bukan hanya 1 pahala. Wallahu alam. Terima kasih banyak atas pendengaran tuan-tuan. Insya-Allah di belakang sana, tuan-tuan, ada tabung untuk saya buka, tuan-tuan. Ni bukan sumbangan, ni bukan derma, ini adalah crowdfunding. Sebab saya sedang buat satu benda besar, namanya Usas Pro. Kita nak Usas Pro ni menjadi suatu medan digital yang semua agama orang boleh akses. Kami sedang susun nak masuk semua benda dalam tu, ustaz-ustaz dalam tu, nota dalam tu, infografik dalam tu, zikir dalam tu, semua kita nak masuk. So semua tu perlukan dana. Saya dah ada 3 staff yang buat kerja ni. Saya telah gunakan wang saya sendiri untuk bangunkan aplikasi ni, dan saya bayar gaji mereka tahun lepas menggunakan dana yang ada di tangan saya dan sebahagiannya duit saya untuk saya berjalan ke benda ni. Saya dah buat part saya nak minta sahabat-sahabat bersama, sebab saya tak mampu nak tanggung semua, sebab saya sangat-sangat tidak ada kewangan yang cukup kuat. Di sini bukan minta derma, tuan-tuan, bukan minta kerana kesian. Di sini adalah crowdfunding, benda dah jadi, cuma nak bagi leverage lagi, insya-Allah. Kalau tuan-tuan bersama, alhamdulillah. Tapi kalau tuan-tuan tak ada, tak apa, tak ada masalah. Macam kita sebut tadi, doakan yang baik-baik agar Usas Pro ini akhir sekali dapat digunakan oleh semua orang, insya-Allah. Sumbangan tuan-tuan itu sangat penting agar kami dapat teruskan kerja-kerja jihad yang berkaitan dengan fi sabilillah. Ada satu asnaf daripada 8 asnaf yang dilupai, iaitu fi sabilillah. Ini fi sabilillah. Kami bukan ambil duit kerana nak makan, kami bukan ambil duit kerana kami tak cukup belanja dapur. Kami nak ambil duit nak bagi Islam berjalan. Terpaksa saya buat benda ni kerana itu tuntutan yang Nabi ajar. Tolong Islam, tuan-tuan, insya-Allah. Terima kasih, sumbangan tuan-tuan sangat berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.